Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukashafatul Qulub dalam bab yang bertajuk melupakan Allah, perbuatan fasik dan juga munafik. Seorang perempuan datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala lalu berkata, saya mempunyai seorang anak perempuan yang masih remaja, tetapi anak perempuan itu telah meninggal dunia, dan saya ingin sekali bertemu dengannya di dalam mimpi. Oleh kerana itu, ajarkan kepada saya bagaimana cara bertemu dengannya melalui mimpi. Ada amalan-amalannya tertentu. Orang-orang saleh kadang-kadang dengan sebab dia beramal maka dapat bertemu dengan orang yang sudah mati, tetapi di dalam mimpi. Lalu Al-Imam Hasan Al-Basri mengajarnya amalan tersebut, lalu perempuan itu pun mengamalkannya. Lalu perempuan itu pun bermimpi melihat anaknya sedang mengenakan pakaian daripada tar. Pada lehernya terdapat rantai dan pada kakinya ada ikatan, yakni anaknya diazab. Maknanya dia telah melihat pakaian daripada tar, yakni kalau kita kata tar yang panas. Lalu di lehernya ada rantai dan juga ada ikatan yang dalam keadaan diazab. Al-Imam Hasan Al-Basri dikhabarkan tentang hal itu. Orang pun wanita itu pun beritahu, saya telah bermimpi anak saya, tapi malangnya saya lihat anak saya kena azab. Lalu Imam Hasan Al-Basri pun merasa bersedih, sehingga ia pun bersedih. Setelah beberapa waktu, Al-Imam Hasan Al-Basri melihat anak perempuannya itu. Hasan Al-Basri pula bermimpi di dalam syurga. Yakni Imam Hasan Al-Basri bermimpi jumpa dia dalam syurga, dan terdapat satu orang anaknya itu, iaitu perempuan, anak perempuan tadi, di kepalanya ada mahkota. Anak perempuan itu berkata, wahai Hasan, amma ta'rifuni? Wahai Hasan, yakni wahai Imam Hasan Al-Basri, tidakkah engkau mengenali saya? Hasan Al-Basri tidak kenal. Yang mimpi itu ibunya kata mau mimpi anaknya sudah mati. Ibunya mimpi, dan ibunya kata saya mimpi anak saya kena azab. Hasan Al-Basri tak tahu bagaimana rupa anaknya. Tetapi satu hari anak Hasan Al-Basri mimpi seorang budak perempuan duduk dalam syurga pakai mahkota. Dia tanya, wahai Hasan, ya Hasan, amma ta'rifuni? Engkau kenal tak saya? Hasan Al-Basri mengatakan, saya tak kenal kamu. Siapa kamu ni? Saya adalah anak kepada perempuan yang datang kepada kamu. Dialah yang kata demikian-demikian. Dialah kata saya rindu anak saya, mau berjumpa dengan anak saya sudah mati. Dan dialah yang menceritakan bahawa anaknya itu kena azab dalam kubur. Yakni dia mimpi saya kena azab. Lalu Hasan Al-Basri tengok dia dalam syurga, di kepalanya ada mahkota. Lalu dia kata, apa yang membuatmu kelihatan seperti apa yang saya lihat sekarang ini? Saya tengok kamu ni duduk dalam syurga, di kepala kamu ada mahkota. Apa yang membuat kamu kelihatan begini? Lalu anak perempuan itu menjawab, begini, seorang lelaki berjalan di atas kubur kami. Lelaki itu dikatakan Hasan Al-Basri. Seorang lelaki berjalan di atas kubur kami, lalu ia membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja.
dengan penuh rasa kekhusyukan, dengan penuh penghayatan. Padahal ketika itu ada lebih kurang 550 orang ahli kubur yang sedang diseksa. Datang satu orang hamba Allah, kemudian dia ucap selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada satu seruan, hentikan penyiksaan kepada mereka seramai 550 orang itu dengan berkat satu selawat orang ini yang berselawat. Berkat satu orang selawat. Maka tidak disebut di dalam ini, lalu dikatakan yang selawat itu Al-Imamu Hasan Basri. Selawat Imam Hasan Basri selawat. Maka dengar satu saya, hentikan penyiksaan kepada ahli-ahli kubur yang kena seksa disebabkan berkat selawat orang yang hidup yang soleh itu. Maka dengan selawat seorang sahaja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka si mati itu dianugerahkan keampunan. Jadi barang siapa yang sudah selawat 50 tahun yang lalu, yakni Al-Imam Hasan Basri, semenjak 50 tahun dulu dia sudah berselawat kepada Nabi tidak putus-putus, maka tidak akan tertolak selawatnya. Bahkan sudah pasti akan mendapat syafaat disebabkan selawat nanti. Maka orang yang sudah 50 tahun berselawat, tidakkah ia akan mendapat syafaat pada hari kiamat? Maka demikianlah kelebihannya orang yang berselawat. Berdasarkan kisah ini, beberapa perkara kita boleh ambil. Yang pertama, boleh kita berjumpa dengan si mati, tetapi di dalam mimpi. Maka pertemuan si mati di dalam mimpi itu menggambarkan kehidupannya. Seperti kita mimpi arwah ayah kita, contoh yang sudah meninggal, dia dalam keadaan bersedih. Datang, saya ustaz mimpi ayah saya, tapi kenapa ayah saya bersedih saja? Oh begitu, kalau begitu hantarkan pahala untuknya, dia perlukan kamu. Dan menggambarkan juga sebagaimana orang hidup itu ingat kepada orang mati pun boleh ingat pada orang hidup. Yang kedua, orang yang hidup boleh menolong si mati. Ketika saya belajar dengan Habib Ali bin Abu Bakar, masa itu Habib membaca satu kitab. Habib mengatakan bahawa dalam kitab itu mengatakan bahawa roh si mati itu berjalan di alamnya dengan penuh nikmat. Maka saya bertanya mengenai bagaimana, adakah semua roh itu berjalan begitu? Dia kata illa yu'azzibun, kecuali yang diazabkan. Diazab. Maka adakah orang roh yang diazab itu boleh diringankan azab? Boleh, apabila orang yang hidup itu menyampaikan pahala kepada si mati. Maka apabila menyampaikan pahala kepada si mati itu, maka boleh diringankan akan azabnya. Saya bertanya lagi, bagaimana kalau si hidup itu, yang hidup itu, contohnya anaknya, setiap hari membaca Quran hadiahkan kepada ayahnya, selalu memberi hadiah kepada ayahnya, maka azab itu diringankan sehingga oleh kerana banyak disampaikan pahalanya, boleh diangkat azab tersebut. Maka boleh bertukar si mati tadi, yang dia ini orang yang diazab, boleh mendapat nikmat dengan amalan orang yang hidup. Ini tercatat di dalam kitab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang-orang yang beriman dan orang yang mendahului kami lebih dahulu daripada kami dengan keimanan. Maknanya boleh minta ampun. Kalau orang hidup tidak boleh memberi manfaat kepada si mati, tidak ada manfaat sembahyang jenazah. Tidak ada manfaat. Jadi di sini orang yang menyatakan tahlil tidak sampai itu salah. Ya, ada dalam kitab fiqh, ada dalam kitab mengatakan
pembacaan tahlil ataupun amalan si hidup itu tidak sampai kepada si mati. Jadi tahlil itu tidak sampai. Itu sudah dihuraikan oleh ulama. Sudah dinyatakan oleh Imam Nawawi. Yang dikatakan tidak sampai itu apabila tidak diniatkan. Tak sampailah maknanya. Tetapi apabila sudah diniat, maka sampai pahala kepada si mati. Maka dalam hadis yang lain, sahabat berkata, ya Rasulullah, ayah saya sudah wafat, ibu saya sudah wafat, bolehkah saya ini nak menolong dia, nak sampaikan pahala? Nabi kata boleh. Di antaranya Nabi suruh buat terusan supaya memberi manfaat kepada yang lain, pahala sampai. Ada hadis yang mengatakan buat binaan. Tidak disebut binaan apa, binaan masjid ke madrasah, itu tidak disebut. Semuanya sampai pahala. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas." Apabila mati Adam, terputus matinya anak Adam, terputus amalan kecuali 3. Tak putus. Apa dia? Sedekah jariah. Sedekah jariah itu tidak putus. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapa. Itu anak soleh itu boleh doakan kepada kedua ibu bapa. Orang yang hidup boleh sampaikan pahala pada si mati. Maka dengan sebab amalan orang hiduplah pahala tak putus. Sedekah jariah, buat masjid. Maka buat masjid, amalan orang hidup yang sembahyang, pahala sampai pada si mati. Maka boleh menolongnya. Maka berlaku dalam kisah ini, Imam Ghazali mendatangkan kisah ni. Mendatangkan kisah bahawa Al-Imam Hasanul Basri yang menyampaikan satu selawat saja menyebabkan 550 orang kena azab, diangkat azab. Hanya Imam Hasanul Basri orang soleh, setiap malam menangis. Aku ini sibuk dengan dakwah, letih tak sempat nak baca Quran kecuali 1 minggu 2 kali je khatam. Itu dalam keadaan keletihan, menyampaikan dakwah letih, sedih dia, lalai, dia merasa dirinya lalai kerana 1 minggu sempat 2 kali je khatam. Maknanya kalau dia tak lalai, tak tahu Al-Imam Hasanul Basri orang soleh. Maka dikatakan bahawa begitulah si hidup boleh menolong kepada si mati dengan menyampaikan amalan-amalan. Maka Allah Ta'ala berfirman, Janganlah kamu menyerupai orang munafik yang melupakan Allah. Janganlah kamu melakukan maksiat. Janganlah kamu berada di dalam kemaksiatan menyerupai orang-orang yang melupakan Allah, yakni yang meninggalkan perintah Allah dan yang mengerjakan sebaliknya. Allah suruh perintah buat baik, kita melakukan kesalahan, maka bersenang-senang dengan keduniaan dan cenderung dengan tipu daya dunia. Maka Allah beri peringatan, wala takunu, jangan kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW ditanya tentang orang mukmin dan orang munafik. Baik, orang mukmin kita maklum, orang yang beriman kepada Allah. Orang munafik ada 2, terpecah pada 2. Satu dia panggil munafik amal, yang kedua dipanggil munafik akidah. Munafik akidah, munafik ini adalah orang ini tidak beriman, kufur kepada Allah, bahkan dia lebih teruk pada orang kufur. Ini munafik akidah, memang dalam hatinya tidak beriman. Tetapi munafik amal ini orang beriman, yang mungkin kita jatuh pada munafik amal, waliyazubillah. Seperti apa? Ayatul munafik salasah, dalam satu hadis, tanda orang munafik itu 3. Idza kazzaba haddasa, idza haddasa kazzaba, apabila bercakap sering berdusta. Maka ini munafik. Sebab tu dia datang perkataan kazzaba, dia letakkan sirah mubalarah, ada sabdu sering berdusta. Maknanya kalau orang cakap, dia tu 10 cakap boleh pegang 1 muju. Tu bahaya tu. Tapi kalau lama tersalah, kadang-kadang ada juga itu tak boleh nak kata ke dia munafik amal. Tapi kazzabat dia bermakna apa? Mubalarah, selalu sangat berdusta. Maknanya antara benar dengan dusta, banyak dusta pada benar. Itu bahaya. Itu sifat munafik. Munafik amal.
idza haddasa kazzaba wa idza tumina khana. Yang kedua, apabila diberi amanah selalu khianat. Maka kalau kita rasa tak boleh pegang amanah, jangan pegang amanah. Saya tidak mahu jadi bendahari sebab saya rasa saya tak sanggup, tak berani. Contoh je. Sebab apa? Sebab berat. Idza tumina khana. Saya tak boleh jadi pemimpin sebab saya takut saya tidak amanah. Maknanya. Kalau rasa tak sanggup, kalau tak sanggup jangan pegang, bahaya. Nak pegang harta orang Allah susah. Maka takut jatuh kepada munafik. Idza tumina khana. Apabila diberi amanah khianat. Dan yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji sering kali mungkir janji. Wal iyazubillah. Kalau boleh jangan berjanji. Oleh kerana tidak mau berjanji, gunakan insya-Allah. Saya nak betul sikit perkataan insya-Allah. Perkataan insya-Allah jangan kita gunakan nama Allah untuk ingkar. Jemput rumah pergi rumah insya-Allah. Tak apa, tak pergi pun tak apa. Jadi insya-Allah digunakan untuk ingkar. Maka kita telah menggunakan nama Allah untuk ingkar. Untuk kita nak tidak menunaikan hak orang. Tak boleh. Dia begini insya-Allah tu niat memang nak pergi. Kalau insya-Allah tu gilah maknanya. Tiba-tiba hujan tak boleh mari, tiba-tiba demam. Ini yang dikatakan. Bukan kita gunakan memang tak pergi. Tak boleh gitu. Supaya tidak kita menggunakan nama Allah itu semudah-mudah. Ini adab bahaya ni. Baik. Maka ditanya orang mukmin dan orang munafik. Baginda menjawab, orang mukmin kegemarannya sembahyang, puasa. Puasa. Sedangkan orang munafik kegemarannya makan, minum, seperti binatang dan meninggalkan ibadat dan sembahyang. Ini kata Rasulullah. Jangan kita ini meninggalkan ibadat. Maknanya apa? Orang mukmin suka ibadat. Orang munafik tak suka ibadat. Sebab itu jangan tinggal majlis ilmu, bahaya, takut jatuh munafik. Jangan tinggal sembahyang jemaah, bahaya, takut jatuh munafik. Jangan tinggal Quran, saya malas belajar Quran, saya tidak mahu hadir Quran, takut jatuh munafik. Sebab Rasulullah dah beritahu dah, orang mukmin suka ibadat, orang munafik tak suka ibadat. Itu panduan dia. Bahaya sebenarnya. Maka dikatakan bahawa meninggalkan ibadat dan solat. Orang mukmin menyibukkan diri dengan sedekah. Ada harta sedekah. Sedekah secara terang-terang, sedekah secara tersembunyi. Maknanya. Dan juga meminta ampun. Sibukkan kita minta ampun. Salah sikit istighfar balik kepada Allah. Kalau rasa berat sangat, sembahyang sunat taubat. Contohnya istighfar. Mohon kepada Allah. Ini sifat orang yang beriman. Dan orang mukmin, sedangkan orang munafik menyibukkan diri dengan ketamakan. Dia tamak. Hanya nak untuk diri dia saja. Tak cukup. Dalam waktu yang sama angan-angan. Nanti Allah Ta'ala ampunkan. Tapi tak beribadat. Moga-moga nanti mati nanti, moga-moga dapat masuk syurga. Tapi tak beribadat. Maka jangan begitu. Lalu Nabi menyatakan lagi, orang mukmin tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang. Tidak harap apa yang ada di tangan orang. Izhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu ini jangan harap apa yang ada di tangan manusia, orang akan kasih pada kamu. Maknanya, maka dikatakan bahawa tidak mengharap apa yang ada di tangan orang, melainkan mengharap apa yang ada di tangan Allah. Dia banyak berdoa pada Allah, lalu Allah datangkan orang yang pemurah tolong dia. Gitu je. Maknanya mohon pada Allah, lalu Allah Ta'ala hantarkan orang yang tolong dia, orang yang tu. Ada kisah si kaya dengan si miskin. Si miskin ni kuat ibadat, si kaya ni tak kuat ibadat, harta banyak. Maka si kaya ni kata beginilah, aku tengok kamu susah, kamu kuat beribadat, aku rasa nak beri pada kamu. Maka si kaya pun tanggung, orang tu kata tanggung. Bila dia beribadat, dapat rezeki. Dapat rezeki. Orang kaya tanggung dia. Satu kali terdetik dalam hati orang miskin. Terdetik dalam hati orang miskin.
Katanya orang miskin tadi, aku malaslah terima bantuan. Aku ni harap ke makhluk pula. Maknanya. Lalulah orang kaya ni mari terdetik pula. Aku malas beri ke. Harap ke aku semua. Kayak gini tak harap ke Tuhan. Jadi molek dah. Orang kaya pattern gitu, orang miskin pattern gitu. Dua-dua. Akhirnya dua-dua mimpi. Mimpi itu bertemu orang soleh, dua-dua kena marah. Kenapa kamu kata gitu? Mu beribadat mohon pada Allah, Allah Ta'ala hantarkan kamu orang kaya. Bermakna Allah yang hantar beri pada kamu. Maknanya kan kamu sudah tidak sibuk lagi dengan harta sebab ada orang bantu kamu. Maknanya nanti orang itu kamu tamu ambil, nanti kamu mikir pula harta mana. Itu Allah Ta'ala hantar, cukup ambil katanya. Itu orang miskin kena marah. Orang kaya mimpi kena marah juga. Harta ni bukan hak kamu. Harta ni untuk orang yang beribadat, yang tu namanya yang dekat dengan Allah. Maka kamu, tugas kamu tolong orang yang dekat dengan Allah. Akhirnya pagi-pagi kena marah. Cerita dua-dua. Dia kata aku kena marah kok. Maknanya maka jadilah kamu orang yang bersyukur. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, duduklah kamu di tempat yang Allah dudukkan. Yang kaya duduk tempatnya. Tempat orang kaya ni infak. Orang yang tidak kaya bersyukur pada Allah Ta'ala, mengharapkan Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa dan orang mukmin itu mengutamakan agamanya daripada harta, sedangkan orang munafik mengutamakan hartanya pada agama. Ini jaga-jaga. Orang mukmin ini dia utamakan agama. Maka dia tidak mengambil kecuali yang halal sahaja. Yang halal, lalu dia meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat. Maka orang munafik ini utamakan dia harta je, tak daripada agama. Tak kira nak harta, haram ke benda tu syubhah ke, ambilnya. Orang yang mengambil benda haram, benda syubhah, dibimbangi jatuh dalam munafik. Jaga-jaga. Kemudian dikatakan orang mukmin merasa tenteram dengan setiap orang kecuali kepada Allah. Ini orang mukmin. Orang mukmin bila jumpa orang dia gembira, suka hati. Gembira, tapi hatinya takut pada Allah. Dengan orang dia gembira. Sebab itu orang soleh kata apa? Orang soleh kata begini, tunjukkan kegembiraan kamu apabila kamu bertemu dengan orang lain. Tunjukkan kegembiraan kamu. Maka banyakkan tersenyum ketika di hadapan orang, banyakkan menangis ketika di hadapan Allah. Duduk depan orang tenang saja, gembira, senyum, tak ada masalah pun orang tengok. Tapi depan Allah menangis. Ini sifat orang mukmin. Sebab tu Al-Imam Hasan Al-Basri dia pakai pakaian indah, cantik. Lalu orang bertanya, aku melihat kamu ini memakai pakaian yang indah-indah, dan kamu memberi nasihat kepada orang supaya jangan kamu ini mengejar dunia, tetapi pakaian kamu macam ahli dunia. Sebab Hasan Al-Basri ni kalau dia menyampaikan, dia memang pakai paling indah, paling comel. Dan Hasan Al-Basri ni kalau dia pakai minyak wangi paling mahal. Begitu. Lalulah dia mengatakan bahawa aku memakai ini supaya hatiku tak berhajat pada orang. Kalau aku pakai baju buruk-buruk je, orang mari, orang lagi orang tengok aku, orang siang kat aku. Moga-moga orang tolong aku. Aku tidak mahu begitu dalam hatiku. Maka bila aku duduk depan orang, aku tunjuk aku ni ada duit, aku ni tu. Tetapi sebenarnya aku nak jaga hati aku dengan Allah. Sebab tu orang yang zuhud kepada Allah ini orang yang hatinya bergantung dengan Allah saja, dia tak fikir dah. Lalu dikatakan bahawa orang beriman ini dia merasa tenteram dengan orang, tentang gembira, senyum, tetapi menangis di hadapan Allah. Sedangkan orang munafik takut kepada Allah, takut kepada makhluk, takut kepada setiap orang kecuali Allah. Allah tidak takut. Dalam hatinya tidak takut Allah, maka gembira dia. Takut dengan orang, tetapi dengan Allah dia tidak takut.
Orang mukmin berbuat baik, dalam berbuat baik menangis. Menangis dia, buat baik dah sembahyang banyak tapi malam-malam menangis. Sering kali menangis, munajat menangis, ya Allah banyaknya dosa aku, tetapi hidupnya buat taat. Sebagaimana Al-Imam Hasanul Basri, apa dia kata? Siang dan malamku maksiat katanya, padahal bukan maksiat pun. Imam Syafi'i kata, bagaimana aku bertemu dengan Allah sedangkan aku ini banyak dosa, nanti terbuka segala kejahatan aku. Apa Imam Syafi'i buat jahat? Tak ada pun. Tapi orang mukmin dia buat baik tapi dia menangis, dia merasakan dia bagaikan ahli maksiat. Kita ni buat maksiat bagaikan ahli ibadat. Terbalik kita. Terbalik. Lalu dikatakan orang mukmin berbuat baik dan juga menangis, sedangkan orang munafik buat jahat dan tertawa. Buat jahat, buat dosa tapi gembira. Tidak rasa takut. Maka orang mukmin dia lebih suka bersendirian. Bila sendiri? Yakni ketika malam hari. Bersendirian, bersunyi diri, mengasingkan diri. Sedangkan orang munafik suka bergaul, keramaian, tidak suka menyendiri untuk muhasabah. Orang mukmin bercucuk tanam dan takut akan kerosakan. Sedangkan orang munafik mencabut tanaman tapi mengharapkan tuaian. Orang mukmin ini beramal. Maknanya beramal. Dalam waktu yang sama dia beramal, takut amal ibadatnya ditolak. Itu maksud dia. Dia beramal tapi dia takut rosak amalnya. Banyak semayang tapi rasa takut semayangnya tidak diterima, takut semayangnya tu. Tetapi dia kata sedangkan orang munafik itu mencabut tanaman, sembahyang lebih kurang saja tapi mengharapkan tuaian, mengharapkan amal ibadatnya diterima oleh Allah. Orang mukmin memerintah dan melarang berdasarkan agama. Suruh larang semua berdasarkan kepada agama, dan serta melakukan perbaikan. Yang ini kebaikan. Sedangkan orang munafik memerintah dan melarang kerana mengharapkan kedudukan. Suruh larang kerana inginkan kedudukan, tetapi dalam waktu yang sama melakukan kerosakan. Dia suruh orang buat baik, dia larang orang buat jahat, tapi dalam waktu yang sama dia melakukan kejahatan. Waliyazubillah. Boleh jadi ini diri kita. Boleh jadi itu diri kita. Sebab itu kalau orang datang ni bahasa munafik, orang kata jangan marah dia. Allah letakkan mulut dia untuk kata kita munafik. Tak betul kita tahu. Tak betul kita ni munafik. Maknanya. Maka dikatakan bahawa kalau kita ini merasa diri kita munafik, kita kena bersegera membersihkan diri kita agar kita selamat daripada sifat-sifat munafik. Bahkan dia memerintahkan kemungkaran dan mencegah kebaikan. Dalam waktu yang sama, kadang-kadang dia suruh buat jahat, dia mencegah kebaikan. Itu juga satu sifat munafik. Kalau orang maknanya benda-benda mungkar tidak mengapa, tetapi kalau kebaikan dicegahnya, itu bahaya. Sebab itu kalau orang buat baik, kita kena sokong kebaikannya. Jangan orang buat baik kita cari jalan sekat daripada kebaikan yang dia lakukan. Ini sifat orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum. Nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa adallahu al munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim. Orang-orang munafik lelaki dan perempuan setengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain. Mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat dan melarang daripada perbuatan yang baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya. Apa maksud genggam tangan? Ini bakhil, kedekut. Mereka telah melupakan, ini tidak menghiraukan perintah Allah. Dan Allah juga melupakan, ini tidak menghiraukan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka lah orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan orang-orang munafik, lelaki dan perempuan serta orang kafir
dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu menjadi balasan mereka, dan Allah melaknat mereka, bagi mereka azab seksa yang kekal. Wal-iyazubillah. Ini bagi orang-orang yang munafik, dikatakan bahawa dia suruh buat jahat, dia larang buat baik. Sebab itu orang buat baik jangan kita larang, bahkan kita suruh buat baik. Dalam waktu yang sama tidak melakukan kebaikan, tidak maknanya membelanjakan harta pada jalan Allah Ta'ala. Oleh kerana itu Allah biarkan dia. Maksud biar dia duduk dalam kejahatan sampai mati. Wal-iyazubillah. Jangan sampai begitu. Maknanya, jadi alhamdulillah yang hadir di sini, yang mendengar, insya-Allah tidak termasuk dalam golongan ini. InsyaAllah. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghimpun sekalian orang munafik bersama dengan orang kafir, sekaliannya di dalam neraka Jahannam. Maka dengan sebab itu ada ulama menyuruh kita banyakkan baca surah munafikun. Bukan nak jadi munafik tu, bukan. Orang yang membanyakkan membaca surah munafikun terselamat dia daripada sifat munafik. Orang yang banyak membaca surah tahrim dikurniakan dia akan taubat nasuha sebelum mati. Maknanya. Maka dikatakan bahawa dibimbangi mati dalam munafik. Jadi bahaya kita antaranya lagi, apabila kita duduk dalam satu maksiat, Allah kekalkan maksiat itu kita takut. Maknanya apa dia contoh? Contohnya kita ini jenis tidak boleh jaga lidah, maka kita selalu mencela orang. Allah kekalkan sifat cela orang ni sampai mati. Wal-iyazubillah. Jaga-jaga, bahaya begitu. Jadi kita kena usaha. Kalau kita rasa kita munafik, kita usaha minta pada Allah, ya Allah Tuhanku, bersihkanlah hati kami, jangan kau jatuhkan kami dalam orang munafik. Mohon pada Allah, insya-Allah. Allah itu Tuhan yang membalik-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membalik-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami ini atas agama kamu. Orang yang munafik tidak semestinya dia berterusan munafik. Maka maksud ayat ini, mereka ini mati dalam kekufuran dan kemunafikan. Maka didahulukan sebutan munafik, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Maknanya Allah dahulukan munafik pada orang kafir, kerana munafik itu dikira di sisi Allah lebih jahat daripada orang kafir. Dan Allah Ta'ala menjadikan tempat mereka adalah neraka Jahannam. Wal-iyazubillah. Lepas tu kita mohon pada Allah agar kita ini wafat dalam keadaan orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Biar hati kita ni cenderung kepada kebaikan. Jadi kita nak biar Allah Ta'ala jadikan, kalau sebut kuliah agama Allah suka sangat. Kalau sebut baca Quran semangat selalu. Kalau berzikir benda-benda baik semangat. Alhamdulillah. Jangan sampai kuliah agama berat, rasa tak nak pergi. Jangan sampai Quran rasa berat. Ini antara tanda-tanda munafik, bahaya. Keluar kita daripada sifat munafik. Jadi kita kena lawan, biar kita pergi kepada sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fi dawki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terbawah dah sekali daripada lapisan-lapisan di dalam neraka, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Jadi dikatakan bahawa munafik ini munafik akidah sebenarnya. Munafik akidah, maka orang yang membenci Islam ataupun menolak atau tidak mahu menerima dalam hatinya, bukan memang menolak 100%, itu dia panggil munafik akidah. Munafik akidah tu dia beriman, dia tak beriman sebenarnya, memang tak beriman. Itu bahaya. Tetapi kalau dia beriman, hanya ada sifat cakap selalu nawa, lepas tu janji mungkin, itu sifat munafik amal. Munafik amal itu fasik saja, masih lagi beriman, boleh bertaubat dan boleh berakid diri, boleh jadi seorang yang soleh di sisi Allah Ta'ala. Maka kata munafik itu diambil daripada kataan nafiqa.
Apa makna nafiqa al-yaubu? Yakni sarang tikus katanya. Ada yang mengatakan bahawa sarang tikus itu mempunyai dua buah lubang, satu yang disebut nafiq dan satu lagi disebut nakisha. Dan tikus itu akan menampakkan dirinya pada lubang yang satu dan keluar pada lubang yang lain. Oleh kerana itu orang munafik disebut munafik, kerana ia menampakkan dirinya seorang muslim tetapi hakikatnya keluar pada Islam menuju kepada kekufuran. Waliyazubillah. Ini mengenai Imam Ghazali membahaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Jadi yang terutama lagi dilarang, kita kena hati-hati jangan sampai kita jatuh kepada munafik akidah. Dalam hadis disebutkan perumpamaan orang munafik adalah seperti kambing yang nampak di antara dua kumpulan. Kadang-kadang ia bergabung dengan kumpulan yang satu dan sesekali bergabung dengan kumpulan yang lain. Ia tidak menetap pada satu kumpulan kerana orang munafik itu asing dan bukan bahagian daripada kumpulan itu. Demikian juga orang munafik tidak menetap bersama kaum muslim secara keseluruhan dan tidak pula bersama dengan orang kafir. Sebab itu disebut dalam awal surah Al-Baqarah. Bila ditanya, adakah kamu benar-benar beriman? Dia kata, inna ma'akum, kami bersama kamu, dia kata dengan orang-orang kafir. Dah kamu dengan orang-orang beriman tu, kami ini buat sendi-sendi mereka saja. Itu bahaya. Dalam surah Al-Baqarah awal itu sudah cerita tentang sifat-sifat orang munafik di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa Nabi, dia kata inna ma'akum, kami ini bersama dengan kamu. Tapi bila dia jumpa wa idza qalu ila sayatinihim, bila jumpa dengan ketua-ketua mereka, mereka mengatakan tidak, kami bersama kamu. Inna nahnu mustahzi'un, kami buat pesenda mereka sahaja. Jadi itu bahaya. Sebab itu dikatakan bahawa munafik itu oleh kerana dia ini menolak agama dalam hati, maka dia lebih buruk daripada orang yang kafir, diletakkan dia sebawah-bawah dalam neraka. Maka Allah menciptakan neraka memiliki 7 pintu. Sebagaimana firman-Nya, Jahannam itu memiliki 7 buah pintu. Daripada besi yang dicap. Pada besi itu kata laknat, di permukaannya diperbuat dari tembaga dan bahagian dalamnya dibuat daripada timah. Dan di dasarnya tercetak perkataan azab, seksaan, dan di atasnya tercetak keadaan ghadab, kemukaan. Lantainya dibuat daripada tembaga, kaca, besi dan timah. Dan di atas, di bawah, di sebelah kiri dan di sebelah kanan penghuninya terdapatnya api. Sebahagian lantainya berada di atas, sebahagian yang lain dan bahagian dasarnya disediakan untuk orang-orang munafik. Ini diceritakan bahawa kelilingnya api bawah sekali terdiri daripada orang munafik. Moga-moga insya-Allah yang mendengar ini tidak termasuk di kalangan orang munafik. Moga-moga kita semua yang ada di sini dan yang mendengar ini termasuk di kalangan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Moga-moga Allah ampunkan segala dosa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.